Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ini edisi 16 Jun 2023 bersama dengan 27 Zulkaidah 1444 Hijrah. Kembali bertemankan kami berdua. Saya Hanif Miswan. Saya Fariha On. Salam Jumaat semuanya. Harap semuanya sihat. Hanif sihat ya? Alhamdulillah. Lama tak bersama. Ya, kembali kita bersua. Berdua pada hari ini ya. Tapi ramai yang menonton. Terima kasih kerana memilih Indonesia untuk menyerikan pagi anda. Hari ini banyak sekali yang kita nak kongsikan sepanjang Jumaat ini. Bagi mereka yang dah cuti, negeri-negeri yang dah cuti, selamat bercuti dan menjalankan apa saja rutin yang kalian lakukan. Yang belum cuti, esok pastinya Sabtu Ahad banyaklah perancangan. Ya, betul. Tapi perancangan juga. Hari ini kita tengok dulu cuaca. Untuk kita merancang dengan lebih baiklah ya, dan difahamkan pada ketika ini kalau sebelum ini di sekitar bandar-bandar utama ibu negara kita pun Kuala Lumpur dalam keadaan yang baik, cerah dengan suhu yang tenang-tenang ajalah pada ketika ini kan. Cuma dah lusta difahamkan akan ada hujan pada waktu pagi ini juga di bandar-bandar yang lain lah. Tiada yang luar biasa setakat ini. Betul. Jadi ini sedikit perkembangan cuaca. Kita tengok ada ribut putih ke? Dikeluarkan pada 8.35 pagi. 16 Jun ini ribut putih di Sarike, Julau, Marudung dan Sibu, iaitu di Sibu dan juga Kanuit. Okey, ini yang dikongsikan pada pagi ini antara ribut putih dan tiada amaran hujan lebat berterusan pada ketika ini. Jadi dah tahu dah keadaan cuaca. Semoga kita boleh merancang jugalah pada hari ini, hari Jumaat, dan Jumaat juga istimewanya setiap minggu kita bukan soal wang. Hari ini kita nak berikan kepada perbezaan terminologi ni. Perkataan-perkataan ni kadang-kadang kita anggap sama saja tapi peranannya berbeza dari sudut pengurusan kewangan ini, perancangan kewangan, jurulatih kewangan dan juga penasihat kewangan. Kadang-kadang kita tahu lebih kurang je pengurus kewangan, penasihat kewangan, tapi sebenarnya ia adalah kerjaya yang berbeza. Walaupun cakap kewangan sama dia punya kelompok tapi lain. Kita nak tahu sebenarnya supaya kekeliruan ini kita jelaskan dengan lebih baik. Supaya kita tidak salah konteks nanti. Salah ni saya penasihat. Awak kena jumpa pengurus ni sebenarnya. Dan bila pergi kepada individu yang berbeza, profesi yang berbeza itu lain pula anti nasihatnya. Tak pasal-pasal kita mendakwa yang kita ni terkena tipu pula. Tidak segitu nanti kita bawakan seorang tetamu pakar yang tidak kurang hebatnya untuk bercerita berkenaan dengan perbezaan tersebut. Tapi sekarang kita ingin bawakan kepada anda satu kisah yang mendapat perhatian ramai. Liputan ramai daripada hujung tahun lepas hinggalah kepada hari ini. Akhirnya telah pun diberikan satu titik noktah kepada pencarian tersebut. Ini berkenaan dengan Allahyarham Mustafa Kamal, bagaimana jemaah Malaysia pada Disember yang lalu pergi ke Tanah Suci bersama anak, tapi hanya anak je pulang ke Malaysia balik. Dan Allahyarham dikatakan hilang di sana dan tidak tahu sebenarnya di mana, dan akhirnya dapat perkabaran duka bahawa sebenarnya Allahyarham telah pun meninggal dunia. Ya, dan kita akan ceritakan rentetan kisah tersebut, tapi kita saksikan terlebih dahulu rangkuman kisah kehilangan Haji Mustafa. Dikatakan confirm mendapat kepastian bahawa beliau Ustaz Mustafa Kamal bin Abdullah telah pun hilang, dan ini masuk hari yang ke-25. Kisah Ustaz Haji Mustafa Kamal Abdullah yang hilang ketika menunaikan umrah bersama anak ketiganya Muaz 17 tahun pada tahun lalu kini sudah terjawab. Malam 12 Disember dilaporkan arwah mengalami demam panas setibanya di Mekah dari Madinah. Menurut saksi, kali terakhir arwah dilihat ketika menaiki ambulans dan dia berada dalam keadaan yang sangat lemah dan tiada pengenalan diri. Kehilangan arwah menjadi tanda tanya keluarga dan rakyat Malaysia disebabkan arwah merupakan seorang yang fasih bahasa Arab dan berpengalaman luas. Warganet turut bersimpati dan ramai jemaah di Mekah juga membantu dalam misi mencari arwah. Terdapat kabar dari mutawif dan jemaah yang menunaikan umrah pernah menjumpai beliau di sekitar Masjidil Haram. Dengan perkabaran itu, anaknya Nabil dan Muaz terbang ke Tanah Suci Mekah bagi mencari sendiri ayahnya, namun tidak dipertemukan jua. Kini, perkabaran duka dari pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah, Arab Saudi telah menamatkan penantian 6 bulan keluarga ini apabila bapanya telah disahkan meninggal dunia pada 13 Februari 2023. Baik, itu sedikit informasi dan juga rangkuman yang kami bawakan. Nabil pernah ke studio di mana di situ kita
mengharapkan dengan apa yang kita bawa tu mungkin ada rakyat Malaysia yang boleh membantu. Betul. Dan hari ini kami bawakan dua anak Allahyarham bersama dengan kami di studio Malaysia ni pada pagi ini untuk bercerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan terkini. Kita bawakan Muhammad Nabil Mustafa Kamal dan juga Muaz Mustafa Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang dari Johor. Alhamdulillah. Pukul 4 pagi tadi. Okey. Mungkin yang pertamanya Nabil boleh diceritakan kerana kami mewakili seluruh tenaga kerja produksi dan juga yang bersama kami di Malaysia hari ini, rakyat Malaysia terutamanya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga terlebih dahulu dengan berita pengumuman tersebut ataupun telah pun disahkan. Rentetannya bagaimana sebenarnya ketika dihubungi tersebut, apa yang dimaklumkan Nabil? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya dimaklumkan tentang berita ini pada Jumaat yang lepas, Jumaat yang lalu. Waktu itu lebih kurang jam 11.40 pagi. Saya tengah berehat, tiba-tiba dapat panggilan daripada salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri di Wisma Putrajaya. Dia kata saya nak update tentang kehilangan ayah awak ni. Jadi saya macam berdebar lah kan. Lepas tu dia kata saya nak maklumkan yang ayah awak disahkan meninggal pada 15/12. Disahkan tu melalui biometrik cap jari pada 13 Februari yang lepas. Jadi saya terkejutlah sebab benda tu dah terlalu lama sebenarnya. Tapi saya kata okeylah, kalau macam tu sila bagi dokumen berkaitan kematian. Dan bila saya tengok tu, inilah rupanya jawapan yang setelah 6 bulan kami menanti. Saya tengok dekat situ ayah saya disahkan meninggal. Disahkan meninggal pada 15/12 iaitu 3 hari selepas dia hilang. Okey. Kemudian disahkan jenazah itu adalah Mustafa Kamal bin Abdullah pada 13 Februari. Kemudian mungkin melalui prosedur yang agak lama dan agak detail, Jumaat yang lepas barulah saya dapat berita daripada konsulat. Dan juga saya dimaklumkan seminggu sebelum saya diberitahu tentang berita ayah saya ni, konsulat Malaysia pun baru tahu. Itu yang mungkin saya tak tahu prosedurnya macam mana. Mungkin di Arab Saudi lebih detail. Lagipun Allahyarham meninggal di situ disebabkan COVID. Kegagalan buah pinggang, kemudian jangkitan kuman di paru-paru dan sesak nafas. Baik. Nabil dan Muaz selepas siaran MHR bulan 1 Jumlah 1 tu ya? Pergi ke sana. Muaz betul. Okey. Sebab tarikhnya bila dikatakan dilaporkan pada Disember, 15 Disember meninggal dunia. Tetapi pada tarikh kalian pergi itu Januari hingga awal Februari. Muaz sebab Muaz pergi umrah bersama Allahyarham. Bagaimana bila Muaz ke sana pada Januari hingga awal Februari itu? Apa yang Muaz lakukan di sana? Bersama Nabil. Betul. Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan abang saya, alhamdulillah waktu kat sana tu kita orang banyak lah. Sebab kita pun kat sana ada kontak kan, ada kenalan. Jadi dia bawakan kami dekat tempat-tempat yang kami belum pergi. Tempat tu pun saya tak pernah pergi lagi sebelum ni dengan ayah saya. Jadi bila kat situ kita cari tapi tak jumpa. Tapi ada rasa insting ayah tu ada rasa. Biasa insting tu dekat kawasan-kawasan Masjidil Haram gitu. Setiap kali situ mesti ada rasa. Kadang-kadang Nabil cakap dengan saya, dia kata, Muaz, Nabil macam ada rasa baba kat sini. Nabil cari kejap Lepas tu cari gitu. Lepas tu saya cakap dengan Nabil, Muaz pun ada rasa juga ayah kat sini. Kita cari dulu kat sini. Kebanyakan kita orang ni cari dekat sekeliling Masjidil Haram. Sebab memang insting dia kuat kat situ. Situ. Dan proses pencarian itu berlaku sehingga beberapa sampai saya baliklah. Sampai sehingga pulang ke sini lah. Dan sampai saya pulang pun ada yang meneruskan bantu cari. Ketika ditanya kepada mereka yang berada di sana, maksudnya maklum balas itu pada ketika itu positif, ada pernah yang ternampak ataupun tidak? Itu yang sebenarnya satu keajaiban lah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Paling yang saya ingat lagi, orang Batu Pahat juga orang Johor, 6 hari bulan 1 dia berjumpa dengan ayah saya di depan pintu 78 tak silap. Memang berdekatan dengan tempat saya tinggal lah. Itu memang ajaib. Dia kata, confirm saya jumpa ayah awak. Saya nak bagi dia air tapi dia tak bercakap. Dia hanya berzikir, tangannya bergerak. Dia duduk atas kerusi lipat. Kemudian kebetulan waktu yang sama dia bawa anak dia lebih kurang 6 tahun tak silap saya.
Anak dia kata, ayah orang ni macam ada masalah je. Lebih kurang macam itulah. Dia kata tak apalah, mungkin orang tengah ada masalah, kita biarkan. Jadi hari Jumaat tu dia sebenarnya nak buat infak makanan. Jadi dia jumpa ayah saya nak bagi makan dan sebagainya. Tapi dia diam, tak bercakap. Mulutnya terkumat kamit, jarinya bergerak-gerak seolah-olah berzikir. Hari Isnin dia pulang ke Malaysia. Waktu tu baru viral. Dia tengok je Facebook, dia terus call saya. Dia kata, Nabil, saya rasa saya jumpa ayah awak. Allah. Sekian dia ceritalah. Ini di bulan 1. Bulan 1 waktu tu. Sebelum saya pergilah. Yang saya pergi, saya cari. Lepas tu bila dah terima khabar duka ni bahawa ayah saya telah meninggal, waktu tu semua orang tak tahu lagi tarikhnya bila. Dia call saya, dia ucap takziah. Saya cakap, nak tahu tak bang, ayah saya meninggal berapa bulan? Saya cakap, 15-19. Terkejut dia. Kata Allahu Akbar. Jadi siapa yang dijumpa tu? Tapi wallahualam abang. Sebenarnya kalau kita berbalik pada sifat Allah, sebenarnya ia tak mustahil. Muaz satu-satunya yang berada kali terakhir bersama dengan arwah ayah. Kali terakhir Muaz bersama dengan arwah ayah. Ketika itu keadaan ayah bagaimana? Okey. Keadaan dia waktu tu nampak lemah. Lemahan. Suara dia tak ada. Suara dia pun tak ada. Seram. Waktu dalam bas tu perjalanan, saya ngadu kat dia. Ayah, Mas tak kuat ya. Mak dah pening kepala ni. Ayah saya bisik. Dia kata kat telinga saya, dia kata, Muaz, selawat. Dia kata. Saya cakap dengan saya, ya Muaz tak larat sangat ni. Kepala dah berdenyut dah ni. Kepala badan Muaz dah kebas. Lepas tu ayah saya sandar kat saya. Dia selawat dekat telinga saya. Lepas tu setiap kali dalam perjalanan tu, antara Madinah ke Mekah tu, saya terlelap. Dalam lelap tu saya mimpi. Saya dekat Masjid Nabawi. Ada satu orang muda pakai jubah, pakai serban. Saya tak nampak muka dia. Dia bawa saya, dia belegah. Dia tarik saya, dia bawa saya makan dekat Masjid Nabawi. Dia pusing-pusing Masjid Nabawi. Saya tak nampak muka dia. Tapi orang tu setiap kali mimpi saya nampak dia, nampak belakang. Lepas tu setiap kali saya terbangun, terjaga dalam bas tu kan, saya cakap dengan saya, ya, Muaz mimpi benda ni banyak kali ya. Ada orang tarik Muaz, bawa jalan-jalan kat Masjid Nabawi, pakai jubah putih, pakai serban putih. Siapa tu ya agaknya? Lepas tu ayah saya time tu suara dah serak. Cakap dengan saya, dia sengih-sengih. Dia kata dengan saya, Muaz rindu Madinah tu. Lepas tu saya cakap, takkanlah sampai rindu Madinah mimpi orang sama je kan. Lepas tu saya pun senyap. Saya sadar. Lepas tu ayah saya dia selawat-selawat dekat telinga saya sampai dia terlelap. Saya pun ya macam itu sampai kat Mekah. Itu perbualan ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Masih ingat perbualan terakhir bersama dengan Allahyarham? Perbualan terakhir dia, saya terkejut satu perkataan tu yang mana saya pun tak berani nak cakap waktu kat Madinah. Waktu tu sebelum saya meninggalkan bilik tu dengan mutawif, satu bilik tu 4 orang. Saya, mutawif dengan 2 jemaah termasuk ayah saya kan. Jadi saya orang terakhir keluar. Haji mutawif cakap dengan ayah saya, Ustaz, betul Ustaz tak nak buat malam ni? Ayah saya cakap, betul, dia nak buat esok. Saya tak buat. Lepas tu ayah saya dekat kerusi. Tentu mutawif dekat pintu dah. Lepas tu saya angkat ayah saya baringkan dia. Lepas tu waktu baring tu, saya selimutkan dia sampai ke leher.
dia bisik kat saya, Muaz, nanti kalau buat umrah jangan pecah-pecah, jangan hilang. Kataan hilang tu saya macam terkejut waktu tu. Saya macam, kenapa cakap hilang kan waktu tu. Lepas tu saya cakap, insya-Allah Muaz tak hilang ya. Muaz tak hilang, Muaz ikut je mutawif. Lepas tu bila saya keluar, waktu keluar tu ada rasa macam perasaan tak enak. Memang kuat perasaan tu. Saya keluar perlahan-lahan sebab saya orang terakhir kan. Saya selimutkan dia, lepas tu saya keluar. Saya keluar, saya jerit pada pintu. Ayah, Muaz pergi dulu Lepas tu saya dengar suara serak dia. Dia kata gitu. Lepas tu saya tutup pintu perlahan-lahan. Saya tengok dia tengah baring. Saya tutup perlahan-lahan. Lepas tu saya gerak perlahan-lahan. Saya cakap, ya Allah, macam ada perasaan pelik lah, ya Allah. Apa perasaan ni lepas ni? Apa benda nak jadi ni kan? Lepas tu kebetulan waktu balik umrah tu, saya balik pukul 12.30. Balik sendiri ke hotel. Bila balik tu, kebetulan Haji dah ada. Mutawif tu dah ada dekat dalam bilik. Dia kata dengan saya waktu saya baru masuk. Dia kata, Muaz, mana baba awak? Saya cakap, tak tahu. Lepas tu kata Mutawif, dia ada call awak tak? Tak ada. Kenapa Ni saya masuk-masuk dah tak ada dah dia. Lepas tu saya terkejut lah di situ. Itu saat terakhir. Nabil, bila dikatakan, dilaporkan Allahyarham ayah meninggal pada 15 Disember. Ya. Mereka temui di mana sebenarnya? Saya tak dapat maklumat tu detail. Cumanya yang dipastikan ayah saya meninggal di ICU di Hospital King Abdul Aziz. Pada jam 3 pagi hari Khamis. Dan awak bersama keluarga selepas ni apa yang akan dilakukan? Maksudnya ialah itu mungkin satu perkhabaran yang telah diterima, tapi pastinya nak tahu dengan lebih kan apa sebenarnya berlaku. Mungkin ada tindakan susulan awak akan buat. Banyak persoalan yang sebenarnya banyak, tapi ya kita faham sebab kematian ayah saya ni di luar negara. Kemudian kematian puncanya adalah COVID. Jadi mungkin kita faham kat situ prosedur lah. Prosedur yang agak lama. Pelik juga, sepatutnya 15 hari bulan meninggal. Sepatutnya mungkin seminggu atau 2 minggu lepas tu dah boleh kesan cap jari. Setuju. Kan? Tapi wallahualam kita tak tahu macam mana di negara orang kan. Kalau di Malaysia saya yakin sekejap je benda tu. Walaupun ayah saya hilang dalam keadaan tiada identiti. Beg dia semua memang tak ada. Sebab tu mungkin ambil masa yang agak lama. Bagaimana dengan keluarga yang lain? Keluarga memang kami sedih sebenarnya. Kami sedih sebab dah tak ada lagi tempat bergantung, terutama mak saya. Tapi insya-Allah mungkin dari satu sudut ini adalah ujian untuk kami. Tapi ini adalah hadiah untuk ayah saya. Dia dipilih oleh Allah SWT untuk selama-lamanya di sana, disemandikan di bumi Anbiya, di bumi haram. Masya-Allah, yang kita tahu banyak kelebihan. InsyaAllah hari kiamat nanti pun dia akan dibangkitkan dengan para Nabi kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Nabi melihat kepada kisah ini, pencarian daripada Disember sehinggalah ke Jun baru dapat jawapannya. Mungkin ini antara visual yang dikongsikan, tempat disemandikannya. Nabil akan ke sana, difahamkan bersama dengan keluarga juga? InsyaAllah saya berniat untuk bawa mak saya terutamanya untuk ziarah. Ziarah ayah saya, insyaAllah. Baik, Muaz mungkin boleh ambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia tentang yang bersama-sama mendoakan, yang sama-sama memberi harapan kepada pencarian ini. Membantu mencari juga kan. Alhamdulillah, saya memang berterima kasih sangat-sangat kepada seluruh rakyat Malaysia kerana telah mendoakan, telah follow jalan cerita ini daripada mula sampai sekarang. Yang telah mendoakan kesejahteraan, mendoakan kebaikan untuk keluarga kami, terutamanya arwah ni Ustaz Mustafa Kamal sampai hari inilah, sampai dah tahu bukti dia. Yang mana sebelum ni kami pun terfikir-fikir ayah ni dekat mana, dan sekarang Allah Ta'ala dah rungkaikanlah masalah ni, alhamdulillah. Baik. Kami mendoakan agar rohnya disemandikan dengan para soleh. Amin. Allah, terima kasih kepada Nabil, kepada Muaz. Saya masih ingat lagi masa pertama kali bertemu Buan Nabil, ketika itu Muaz masih belum kuat untuk bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Nabil dan juga Muaz.
Nabil ada sesuatu yang ingin dikatakan buat kali terakhirnya pada semua? InsyaAllah ucapan yang sama juga, terima kasih kepada semua pihak, terutamanya kerajaan negeri Johor yang banyak menghulurkan bantuan dan juga tak henti-henti tanya khabar dan sebagainya, dan juga tak lain tak bukan untuk keluarga kami lah. Dan juga banyak memberi support moral dan juga bantuan kewangan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Semoga terus tabah. Nabil sebagai abang yang sulung pastinya tanggungjawabnya lebih besar pula selepas ini. Kisah ini diikuti oleh ramai rakyat Malaysia sebenarnya dan kita sama-sama mungkin akhirnya boleh mendapat satu jawapan yang muktamad dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Haji Mustafa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita berehat seketika, kembali nanti kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana perlu memahami siapa penasihat, siapa pengurus kewangan, siapa jurulatih kewangan. Ya, terus kekalkan kami di Malaysia Hari Ini. Kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Salam Jumaat diucapkan kepada semua yang menonton kami dan kepada yang menonton kami secara live di Facebook MSI TV3. Ini waktunya untuk kita memahami berkaitan dengan soal wang dan terma-terma berkaitan dengan isu kewangan ini. Sebab kadang-kadang ramai sekali yang keliru sebab kita tak tahu, kita tidak berapa cakna kan berkaitan dengan terma-terma profesional dalam bidang kewangan ini sampailah kita salah memilih perunding kewangan di bidang yang sepatutnya. Kita ada perancang, penasihat, pengurus dan juga jurulatih kewangan. Apa perbezaannya? Ke mana sebenarnya laluan yang perlu kita pergi sekiranya kita berdepan dengan sebarang isu ataupun kekeliruan? Sebab itulah saya nak bawakan. Ini sangat hebat orangnya bersama kita. Maintain sahaja kehansomannya. Datuk Nazim Johan ataupun Tok Okey bersama kita. Ketua aktivis PPIM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Sihatnya? Alhamdulillah, saya orang tua. Maintain Datuk, maintain. Mungkin yang pertamanya kita nak clearkan, terangkan berkenaan kekeliruan soal kewangan ini. Terma-terma ini berbeza, Tok Okey. Okey, kebetulan. Mungkin sebab kita ni persatuan pengguna banyak rujukan yang dibuat kepada kita. Dan terlalu banyak sebenarnya. Terutama yang kita cerita hari ini tu yang melibatkan kewangan. Sekarang ni pengurus kewangan, perunding kewangan, perunding kewangan kanan kiri dan segala benda. Jadi kita ni masalahnya kita menerima aduan lah. Jangan kata dia ni didatangi oleh perunding kanan. Jadi dia ni pengalaman yang cukup. Dia ni jadi penasihat pengurus kewangan. Sebenarnya kalau ikut pengalaman kita lah dan ikut apa rekod yang kita ada, tema-tema ini tidak ada ditetapkan sebenarnya oleh sesiapa pun. Macam pengurus. Pengurus mana-mana pun, saya menjadi pengurus kanan. Semua pengurus? Saya pengurus kanan. Pasal mungkin saya dah tua ni, saya jadi lebih lagi lah. Jadi, ianya saya rasa perlu diberi perhatian kerana ia melibatkan kewangan. Kalau dia tidak melibatkan kewangan, mungkin tak apa sangatlah. Pasal bila saya tengok ni, tuan ni pengurus kanan. Jadi, kalau nak buat investment ke, saya dengar pendapat yang dikeluarkan oleh pengurus kanan lah. Ataupun perunding ke. Jadi sebenarnya kita di luar sana masih tidak ada ketetapan. Kalau lawyer, kita tahulah lawyer. Maknanya dia tidak boleh kata orang ambil mudah. Tak suka-suka aja. Tapi yang kita tengok hari ini malangnya kita masih tidak ada satu tema yang boleh dirujuk untuk semua dan mungkin boleh memberi penjelasan ataupun description kepada masyarakat yang menggunakan perkhidmatan mereka. Dan mungkin juga ada persatuan yang boleh memberi recognition. Pasal hari ini mungkin saya menggunakan tema kanan itu untuk mempengaruhi orang. Dan pasal hari ini pula paling dahsyat sekali tuan. Kejadian yang melibatkan scammer ni terlalu banyak. Betul. Ya Rabbi, dalam mana-mana bidang hari-hari. Hari-hari yang kata macam ni lah, macam tu. Daripada bank lah, daripada apa benda. Jadi, saya rasa mungkin pihak kerajaan perlu berbuat sesuatu ataupun KPDN sendiri perlu berbuat sesuatu untuk memberi garis panduan. Pasal hari ini tak ada siapa boleh cakap apa pun.
Tiada yang siapa. standardiskan. Tak ada. Jadi ini yang standardization ini mungkin perlu untuk memberi arah ataupun description yang betul kepada mereka dalam industri. Pasal yang betul tu alhamdulillah. Tapi yang tak betul kebelakangan ini, macam kita punya phone lah kena message macam-macam, tulis kat situ perunding kanan lah, apa ni, dia tak kisah apa saja. Jadi saya rasa dia perlu ada tempat rujukan. Pasal hari ini saya nak rujuk kat siapa? Pasal rujuk kat PPIM pun kita bukan pandai mana pun. Betul. Daripada apa yang kita dapat maklumat ni, kita kata ini macam mana masalah. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian, terutama kebelakangan ini sistem yang ada, orang curi maklumat, orang curi detail dan hantar maklumat kepada begitu ramai orang yang dengan maklumat yang ada itu mereka cukup mudah menipu. Jadi ini yang saya rasa kena diberi perhatian oleh kerajaan terlebih dahulu. Okey Tok Ki, dalam terma ataupun sistem kewangan sekarang ini, ialah masih belum di-standardiskan, itu saya faham, tetapi mungkin dari sudut perancang itu sebenarnya bagaimana? Perancang kewangan juga. Semua lebih kurang. Semua. Saya boleh kata saya perancang, boleh pun, memang betul pun. Jadi mungkin merancang benda lain. Jadi untuk kita di PPIM, kita melihat banyak question mark lah juga. Macam mana kita nak bagi kemudahan kepada mereka ini yang mungkin didaftarkan mungkin di bawah satu persatuan. Jadi semua-semua yang ada pasal keuangan daftar dan kategorikan, dia bagi memudahkan urusan. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk menyimpan butiran supaya yang nak menipu tu tak boleh masuk lah dalam tu. Kalau tidak, dia siapa-siapa pun boleh buat. Jadi ini saya rasa kerana kejadian penipuan ini terlalu banyak. Okey. Bagi mengelakkan penipuan tu juga, maksudnya di sini kalau tadi kita ada terma perancang kewangan, kemudian nanti ada terma penasihat kewangan pula, perunding kewangan, perunding kanan, pengurus kewangan, jurulatih kewangan. Maksudnya kalaulah mengikut pengalaman, mungkin ramai juga yang mengadu daripada perspektif yang berbeza ini dengan terma-terma yang berbeza ini, ada yang tertipu dengan terma. Iyalah, pasal kita melihat orang tu bila dia ada sesuatu rujukan, contohnya kalau ada profesor, mungkinlah boleh cek, tak ada masalah. Jadi yang dalam konteks ini saya nak cadangkanlah juga ya. Mungkin kita boleh ajak industri ini membuat satu persatuan yang menyimpan rekod-rekod. Pasal ada juga yang dikenali mengambil kesempatan, mungkin menipu, mungkin macam-macam. Jadi nak mengurangkan dalam keadaan kita hari ini. Pasal penipuan hari ini mudah sangat dibuat. Antaranya pasal kita berurusan dengan contohnya alung-alung yang menipu, yang mengambil maklumat. Contohnya tuan ada 2,000 kontak. Yang banyak kena tipu ni, dia orang nak pinjam duit. Dia kena download certain apps. Dan daripada situ dia seolah-olah menyerahkan segala butiran dalam phone ini kepada tempat yang dia nak meminjam. Jadi dia orang menggunakan maklumat ni, dia jual pada orang. Jadi mereka begitu terdedah dengan kemungkinan ditipu. Dan hari ini katakan saya hantar, kalau maklumat Tok Ki katakan kena diambil. Digodam ya. Digodam. Lepas tu hantar kat tuan. Tok Ki hantar, Tok Ki kata Tok Ki sangkut dekat Sabah. Tolong masuk 500, bila Tok Ki datang TV3 balik esok, Tok Ki bayar 500. Semudah itulah. Semudah itu. Jadi kita pun tuan tengok, okeylah pasal Tok Ki pun dia takkan dia nak tipu 500. Betul. Tapi dia hantar maklumat ke mungkin 2,000 kawan-kawan tu yang pun termakan. Kalau 2,000, kalau dapat 10%, 200 orang dia tipu 500 dah banyak mana. Jadi ini rujukan dia perlu ada. Kalau tidak, kita ni hari-hari ditipu. Dan ini juta-juta lah ni. Jadi kena berhati-hati. Tok Ki, bagi mengelakkan sebagai pengguna mungkin, sebab mungkin ramai yang menggunakan terma-terma seperti ini. Saya perancang kewangan, penasihat, pengurus, jurulatih kewangan, dan kita memerlukan dalam kehidupan guideline seperti ini. Macam mana nak cari yang betul tu Tok Ki untuk saluran yang betul? Sukar.
Itu yang suka. Tapi Tok Ki cadangkan lepas ini kepada kawan-kawan dalam industri ini supaya mereka menubuhkan persatuan yang boleh memberi rekognisi dia ni okey layaknya di mana, dia ni di mana, kalau pengalaman dia macam mana. Jadi mudahlah orang buat rujukan betul tak betul. Satu, rugi tak rugi dalam mereka punya nasihat itu nombor dua. Maknanya betul tak betul dulu. Yang ada kredibiliti tak ada kredibiliti terlebih dahulu lah. Okey, mungkin kita boleh melihat kepada nasihat kepada mereka Tok Ki bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara seperti ini. Okey, nombor satu bila terima macam Tok Ki hari itu ya. Tok Ki terima saya ni kawan ni. Daripada phone number dia boleh keluar phone number orang tu yang ataupun sama orang lain. Dia adalah program dia sehingga dia keluar, dia kata okey tolong bagi 500 saya Sarawak saya balik sebaik. Yalah macam kita cakap tadi lah, kita pun bagi je lah. Pasal bukan banyak pun. Maknanya pasal dia dalam sesak. Esok orang lain pula benda mesej sama. Maksud saya dia dah dapat maklumat itu, dia blast data peribadi. Data peribadi itu dia blast, jadi orang tu termakan lah. Termakan nak tolong sekejap. Jadi kalau dah bila saya tengok je ini semalam kena, hari tu kena, dulu pun tak ingat, kita pun tak ingat. Jadi kita pengguna kena berhati-hati bila kita menerima apa-apa mesej, berhati-hati sangat. Pasal dia boleh ambil maklumat, segala-gala maklumat dia boleh ambil melalui apps. Jadi kita minta juga pihak MCMC juga supaya melihat perkara ini. Pihak polis pun sama. Pasal penipuan ini dengan maklumat yang ada, mereka boleh buat almost everything. Dia tahu di mana alamat bapa, mak, semua. Jadi satu cabaran yang cukup besar ini. Yang terbaru Tok Ki mungkin ada contoh kesnya yang terbaru sedang diusahakan ataupun baru diselesaikan? Ya, kalau apps ni cukup sukar. Pasal kita tidak berjumpa. Orang yang tipu tu pun dia tak nampak, tak keluar. Berselindung saja. Dia duduk dekat belakang. Jadi saya juga dimaklumkan oleh kawan-kawan di dalam industri IT semua. Dia kata penipuan yang berlaku dalam dunia cyber ini jauh besar daripada yang kat luar. Dan dahsyatnya kerana dia beyond imajinasi kita. Dah kalau call daripada polis. Takut orang dia call daripada mahkamah. Jadi benda ini semalam untuk kita, in fact hari-hari lah ada macam malah nak layan je. Orang call dah transfer sini, transfer sana. Jadi yang kena tipu pun memang banyak sebenarnya. Sebenarnya bukan memang terlalu banyak. Jadi dalam keadaan ekonomi hari ini, alamak, kita dah lah pening kepala. Betul. Kalau kena tipu je, ni makan tak habis lah. Satu hal lagi, dan nasihat sikit Tok Ki kepada semua perunding-perunding kewangan ni, pakar-pakar kewangan ni untuk ada kredibiliti tersebut supaya tidak disamakan dengan yang lain. Saya cadangkan mereka yang senior ini agak tubuhkan satu persatuan di mana mereka boleh berdaftar. Jadi senanglah kalau ini tahap pengurus, ini perunding, yang ini jurulatih, yang ini whatever lah, perancangnya. Jadi bagi memudahkan industri. Mudah industri ini diuruskan. Maknanya kalau tipu, strike off lah, nama dia tak boleh. Dia tak boleh buat. Orang tahulah sekarang ni nak rujuk ke siapa. Jadi kena. Supaya ada data guideline yang boleh dirujuk, diakses oleh kita pun boleh cadangkan. Kita boleh cadangkan kawan. Okey, form. Okey, baik. Itu mungkin antara nasihatnya juga dan perkongsian daripada Tok Ki sendiri berkaitan dengan perancang, penasihat, pengurus dan juga jurulatih kewangan supaya kita ni tidak mudah ditipu pada bila-bila masa atas apa-apa modus operandi sekalipun. Okey, sambil-sambil itu kita nak saksikan dulu Tok Ki bagaimana sebenarnya sekarang ini berkaitan dengan pertukaran mata wang yang sedang berlaku pada ketika ini yang berkaitan ringgit, mata wang Saudi Rial 1.23 ringgit Malaysia sama dengan $1 Singapura juga 3.44 ringgit Malaysia, RM100 0.031, 100 baht Thai 13.3 ringgit Malaysia dan menjunam juga $1 Amerika Syarikat bersama dengan 4.60 ringgit Malaysia. Geleng kepala Tok Ki bersama dengan kita. Dan ini kadar emas pada ketika ini kepada yang berminat 916 22 karat RM303 pada ketika ini untuk emas per gram dan juga 999 24 karat RM330.54
untuk 100 gram. Itu perkongsian kami pada hari ini. Tok kita terima kasih banyak. Semoga terus diberikan kesihatan untuk berjuang bagi pengguna di Malaysia ini, insya-Allah. Apa-apa pun berhati-hati dan rujuk. Itu benar. Itu yang penting ya. Berhati-hati dan rujuk kepada yang benar. Ini Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM. Kita nak berhenti seketika terus bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Baik, kita telah pun masuk dalam bulan Zulkaidah. Jadi, hari Jumaat yang penuh aman damai ini, kita nak sama-sama kejar ganjaran pahala yang melipat ganda. Kita nak berbicara berkenaan dengan rezeki yang diberkati Allah. Jadi, kita nak bersama terus dengan Ustaz Iqbal Zain, merupakan Wakil Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita cakap berkenaan dengan rezeki. Kita tahu rezeki ini perlu dicari, yang halal dan sebagainya. Tapi, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami makna sebenar rezeki. Baik, terima kasih hos Fariha. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita minta rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat, ketika kita duduk antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah, Allah maghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Ya Allah, rezekikanlah kami. Bila kita minta rezeki, apa yang dimaksudkan dengan rezeki di situ? Dan apabila kita minta rezeki daripada Allah, apa yang kita niatkan dengan rezeki tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah, di dalam Islam, rezeki tidak hanya terhad kepada harta kebendaan, benda-benda yang fizikal, benda-benda yang berupa wang ringgit dan sebagainya. Tetapi ini menyentuh kepada segala bentuk fizikal dan juga spiritual, hal-hal yang zahir dan juga hal-hal yang batin. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisatil ghina bikasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu adalah terletak kepada harta kebendaan, akan tetapi hakikat kekayaan adalah kekayaan jiwa. Maka kekayaan jiwa dalam bentuk qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa reda dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Ini juga rezeki. Jadi ulama mengatakan rezeki boleh secara umumnya terbahagi kepada dua. Satu, rezeki zahir, iaitu sesuatu yang kita makan, kita minum, wang ringgit, kesenangan dan sebagainya, kemewahan. Itu adalah rezeki yang berbentuk zahir. Dan ada rezeki batin pula, dan ia adalah lebih mahal lagi, lebih berharga di sisi Allah. Itu adalah berupa hidayah, berupa taufik, berupa petunjuk, berupa kefahaman agama, berupa hikmah, berupa ketenangan hati, kedamaian jiwa dan makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rezeki batin yang kita dambakan limpahan dan curahannya setiap masa, setiap waktu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali kita berdoa minta rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan kita nak rezeki zahir dan rezeki batin. Dan rezeki batin lebih berharga lagi. Baik, dengan apa yang Ustaz kongsikan ini, apa faktor yang mempengaruhi kedatangan rezeki dalam kehidupan seseorang tu? Baik, di dalam Islam, perkara yang kita usahakan untuk mendapatkan rezeki bukanlah semata-mata terletak kepada usaha kerja kita. Dalam pekerjaan, kerja, profession kita semata-mata. Akan tetapi apabila disebut usaha di dalam agama kita, ini adalah ikhtiar yang juga bersangkutan dengan hal-hal ibadah, hal-hal agama dan perkara-perkara yang kita teguhkan dalam hati kita. Kerana itu dalam Al-Quran apabila disebutkan faktor-faktor yang boleh mendatangkan rezeki kepada kita, ia tidak hanya terhad kepada kerja kita, usaha secara zahir kita, akan tetapi yang pertama sekali taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah datangkan rezeki kepadanya daripada arah yang tidak disangka. Yang kedua, tawakal, hati yang bergantung pada Allah. Itu kita usaha secara zahir, tetapi secara natijahnya kita serahkan pada Allah apa yang Allah Taala tentukan untuk kita. Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Para siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan yang lain adalah istighfar. Kita banyak istighfar, dan Quran bagi tahu Allah Taala akan curahkan berlimpah ruah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dalam hadis bagi tahu siapa yang berbakti pada kedua ibu bapa, Allah luaskan rezekinya. Siapa yang bersilaturahim, Allah luaskan rezekinya. Baik.
Dan kami difahamkan juga Ustaz sekarang ini sedang berusaha untuk membantu Pertubuhan Mihrab dalam mengumpul dana, banyak kempen-kempen untuk membangunkan aset-aset Islam ini. Jadi mungkin hari ini Ustaz nak kongsikan salah satu daripadanya. Baik, saya ingin kongsikan kepada sidang penonton di rumah berkenaan dengan kempen membangun aset-aset Islam yang dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab. Ianya adalah suatu inisiatif, usaha dan juga ikhtiar untuk mengumpulkan dana bagi pembinaan masjid dan juga madrasah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu dalam pembinaan masjid walaupun bahagian yang dibantu itu adalah seperti saiznya sarang burung ataupun lebih kecil daripada itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala membina rumah mahligai untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam projek yang di dalam radar ikhtiar kami adalah pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam di Bangi, yang mana ianya telah mula dibina sejak 2016 untuk menggantikan masjid yang lama yang dibina tahun 1959, akan tetapi penambahan rakyat setempat, masyarakat setempat tidak dapat menampung kuantiti masyarakat jemaah yang hadir, maka pihak masjid telah membuat keputusan 2016 telah mula pembinaan masjid yang baru untuk menampung kapasiti yang besar, akan tetapi oleh kerana kekurangan dana pada saat ini 2023 masjid itu masih belum siap lagi. Maka di sini kami ingin menyalurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil serta dan juga mengambil bahagian dalam pembinaan rumah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Taala bina masjid, Allah bina rumah kita, mahligai kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap jemaah yang datang yang memakmurkan masjid ini, kita dapat bahagian, kita dapat pahala, dan ini adalah pencen akhirat kita, insya-Allah. Ini antara caranya untuk menyumbang, Ustaz, ya? Ya, kepada sidang penonton yang dermawan dan budiman, kepada yang ingin menyumbang, anda boleh lihat kepada akaun bank yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh QR code, anda boleh ambil kodnya dan boleh catat, boleh ambil gambar ataupun screenshot. Di situ ada Maybank dan juga akaun Bank Islam. Dan juga anda boleh menyumbang secara online terus kepada www.infakmihrab.com. Dan mudah-mudahan setiap ringgit yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ianya menjadi suatu yang tersimpan dalam akaun akhirat, bertukar menjadi currency yang kita lebih gunakan, yang kita perlu kepadanya di hari akhirat yang infinity. InsyaAllah. Baik, kita harapkanlah rakyat Malaysia yang budiman, yang suka menyumbang ni pada hari ini, hari Jumaat ni, apatah lagi Ustaz, sama-sama kita menyumbang untuk kita sama-sama menyokong kempen membangunkan aset-aset Islam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain, Wakil Pertubuhan Mihrab. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak berehat seketika, sekembali nanti kita akan bawakan sedikit perkembangan dari Tanah Suci Mekah. Semuanya selepas ini di MHI. Antara rangkuman menarik dari seluruh negara. Pelayar dari seluruh Brazil berkumpul bersempena fenomena pasang surut Pororoca bermaksud pemusnah di muara sungai Amazon. Festival Pororoca Surfing ke-25 telah diadakan di Chaves, sebuah bandar di Pulau Marajo, Negeri Para, di muara sungai Amazon. Fenomena ini lazimnya berlaku ketika bulan penuh 2 kali sehari apabila air pasang surut membalikkan aliran sungai untuk seketika dan mewujudkan ombak yang kuat serta berpanjangan. Perayaan tahunan yang berlangsung selama 5 hari ini bertujuan untuk mempromosikan pelancongan aktiviti air di bandar-bandar kecil sekitar Brazil. Sekumpulan sukarelawan penyelamat haiwan Kharkiv melakukan usaha untuk menyelamatkan haiwan peliharaan seperti anjing dan kucing daripada bencana empangan di Kherson, Ukraine. Selepas empangan itu musnah pada 6 Jun lalu, ratusan bangunan kediaman telah dinaikkan air, bukan sahaja mengancam keselamatan manusia, malah turut membahayakan nyawa haiwan peliharaan. Sejak hari pertama tragedi itu, sukarelawan tersebut berjaya memindahkan lebih daripada 100 haiwan. Korea Selatan ketika ini sedang meraihkan ulang tahun ke-10 superstar K-pop BTS dalam industri muzik. Semenjak kemunculan perdana mereka pada tahun 2013, BTS telah mencapai populariti global yang luar biasa selain mempengaruhi industri muzik serta budaya pop di seluruh dunia.
BTS yang terdiri dari 7 anggota iaitu RM, Jin, Sugar, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook telah meraih kejayaan yang memberangsangkan dalam karier seni mereka. Muncul sebagai artis ternama, kehadiran BTS bukan sekadar penghibur masyarakat, namun pada masa yang sama mengharumkan nama Korea Selatan di persada dunia. Pengikut kumpulan yang digelar sebagai ARMY turut teruja menyambut ulang tahun kumpulan itu bagi menghargai perjalanan mereka sepanjang 10 tahun dalam bidang seni. Baik, itu rangkuman luar negara yang kami bawakan kepada anda. Banyak yang kita dah update lah, berikan perkembangannya dan kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Dan ada lagi perkembangan luar negara yang kami nak bawakan pada ketika ini. Ini kita bawakan sedikit kabar dari Tanah Suci Mekah bersama dengan rakan setugas Azri Mukhlas di sana. Katanya dah ada di sana sejak 15 Mei. Betul. Jadi kita nak tahulah juga bagaimana berita dari sana. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Hari. Alhamdulillah. Sini baru biasa. Subuh kan di sana kan? Ya, sini baru habis subuh. Pukul 4 tadi subuh, sejam tadilah. Alhamdulillah. Okey. Azri, mungkin boleh bawakan sedikit perkembangan tentang persiapan. Kita tahu kan tarikh semakin mendekat untuk para jemaah kita menunaikan ibadah haji. Jadi bagaimana, Azri? Baiklah. Hari wukuf tu dijangka pada 27 Jun ini kan. Ya, betul. Jadi ada beberapa hari lagi. Setakat ini jemaah yang telah tiba seramai 27,000 orang. Penerbangan terakhir dijangka penerbangan terakhir akan mendarat pada 21 Jun ini. Jadi ada beberapa hari lagi je. Jemaah kita seramai 31,600. Jadi tinggal beberapa ribu saja lagi yang tinggal untuk mendarat di Mekah ni teruslah kan. Jadi persediaan di Masyair ni seperti yang kita lihat dalam gambar tadi itu ialah persediaan yang kami melawat di Padang Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Pembaharuan penambahbaikan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi, dia dah buat sistem saliran yang baru. Dia dah pasang jaring pada atap khemah tu supaya pengudaraan lebih selesa untuk jemaah kan. Lepas tu dia dah dinding tu dah dipasang board dan di Mina pula lantai tu dah diletakkan jubin. Kalau dulu kita ada hamparan permaidani saja, so sekarang dah ada jubin. Lebih selesa lah selain daripada kemudahan tandas. Keselesaan tersebut antara penambahbaikan pada musim haji tahun ini kan. Mungkin ramai yang nak tahu ni keadaan cuaca pada ketika ini, Encik Azri. Cuaca sekarang ni memang agak panas. Kalau kirakan sekarang ni average dia 45, 47 macam itulah. Dan Jumaat lepas kita mencecah 48 lah. Jadi dijangka menjelang hari wukuf nanti suhu akan mencecah 50 darjah Celsius. Baik, Azri. Agak panas dan jemaah menyesuaikan. Baik, kami difahamkan juga kata tahun ni pastinya akan ramai sebenarnya jemaah muda ni. Dulu kan kita dengar kalau haji je yang berusia kan. Tapi tahun ni mungkin ada meramalkan ramai lagi jemaah haji muda ni? Oh ya. Tinjauan kami rata-rata nampak ramailah jemaah-jemaah muda ni yang datang dengan abang, dengan kakak, abang ipar, atau ada seorang yang kami temui sewaktu kami sedang pelajaran sahabat maktab oleh tamu haji. Kami temui seorang jemaah lelaki ni, budak remaja baru habis SPM. Dia datang berseorangan. Dia solo, tak ditemani oleh ibu, tak ditemani oleh ayah ataupun adik-beradik. Dia datang dan dia memang rajin menolong semua kan. Jadi dia kami temu bual dia seketika. Dia baru habis SPM katanya kan. Dia di Sekolah Menengah Kebangsaan Panco. Sekolah Menengah Kebangsaan Panco di Negeri Sembilan. Kan? Muhammad Hakim. Muhammad Hakim Muhammad Farid ya. Ya, betul. Dan jadi memang budak ni memang kalau ikut saya. Tak apa, teruskan Azri. Ya, because sebab kalau kita lihat laporan berita baru-baru ni kan, sebab giliran untuk menunggu
giliran untuk menunaikan haji ni mencecah 148 tahun. Betul. Kalau kita daftar tahun ni, maknanya kita kata Datuk Seri Saleh Ketua Rombongan Haji ni, kita 2 kali mati hidup semula baru dapat giliran. Jadi dia menasihatkan kepada ibu bapa kalau boleh daftar anak awal untuk mengerjakan haji ni. Kan? Sebab dia kata jangan kita salah faham, sebab setengah orang ingat bila kita buka akaun di tabung haji je kita dah mendaftar kan? Haji. Tak, kita kena ada 1,300 di dalam tu baru kita dapat tahun untuk mengerjakan giliran untuk mengerjakan haji tu. Jadi kalau macam Muhammad Hakim tadi tu, saya tanya dia, ayah dia mendaftarkan dia pada tahun 2007. 2007. Jadi 2007. Jadi dia dapat giliran dia tahun ni. Maknanya macam dia baru setahun ayah dia dah daftarkan dia lah. Ini dia di sini ni dia ni dilantik jadi imam ni di sini ni, di maktab di sini ni. Hebat. Itu antara kisahnya untuk musim haji pada tahun ini. Semoga awak jaga diri ya, Cik Azri ya. InsyaAllah doakan dapat menghabiskan wukuf. Kami berdoakan moga segala urusan Azri dan rakan yang lain, juga jemaah-jemaah haji yang lain dipermudahkan semuanya, insyaAllah. Amin. Terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Azri Mukhlas, wartawan rekan kami yang berada di sana. Lama dah tu, dah 15 Mei. Betul. Harap semuanya sihat, dikurniakan kesihatan yang baik tu sebenarnya untuk mengerjakan itu yang paling penting. Sebab musimnya dah nak ke kemuncak dah ni. Dan itu antara perkembangan yang dibawakan untuk jemaah haji Malaysia yang berada di sana di Tanah Suci Mekah. Okey, itu yang kami rangkumkan untuk hari ini. Dan esok kita akan bawakan kenderaan mainan Kau Lanjur, remote control. Dulu kita kecil-kecil tak dapat main tu, mahal. Iya ke? Dululah. Sekarang ni tak apa. Dah kan? Boleh. Ramai yang berkemampuan. Okey, tapi dah nak tahu juga. Dah mampu milik. Jangan marah. Tak beritahu harga pun dah okey sekarang. Okey, tapi pastinya kena ada skill nak main tu. Betul juga. Kan? Dia tak boleh main ke depan ke belakang je lah. Betul. Kalau tak sampai 5 hari. Kita mesti esok kan? Baik, jaga diri. Senyum selalu. Assalamualaikum. Marah